Hamid semua, sebahagiannya saya akan masuk ke dalam dana bangunan pondok ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang merasa nak memiliki buku ni dan baca lepas malam tahajud, dan doa-doa ni doa daripada hadis. Ada 12 doa dalam tu, siap dengan terjemahan. Kita tak mau baca yang Arab, baca yang Melayu. Boleh kita amalkan. Ini muka depannya akarnya memang lahir. Jadi kalau nak memiliki setting yang berbuah, dan hari Jumaat insyaAllah saya akan jual di Tasik, dan esok mungkin ada lagi tempat-tempat yang tertentu. Sebelum saya cetak buku yang berikutnya, ada lagi juzuk yang kedua, bab lain pula. Ini bagi kat pengurusi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun jika makmum masbuk itu membaca sesuatu yang sunat seperti doa iftitah atau ta'awudz atau diam, kalau kita main sayuk, kita tak perlu baca lah doa iftitah. Kita tak perlu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau dia baca juga doa iftitah, atau dia baca juga a'udzubillah, atau dia diam, maka wajib ia membaca Fatihah sekadar banyak huruf yang dibacanya itu, atau sekadar lama masa diamnya, menurut anggaran dengan zonnya, dengan sangka dia. Agak-agak kata waktu yang sepatutnya baca Fatihah tadi dia pergi baca lain, dia kena panjangkan waktu itu. Bila tu imam rokok, dia tak ada rokok, dia kena baca Fatihah kadar dia guna tadi. Ini ma'ruf, kita dah ulang selalu. Dan tidak harus rokok sebelum selesai bacaan tersebut, kerana jika ia sengaja rokok dan tahu haramnya, maka batallah sembahyangnya. Dia tak boleh rokok kerana waktu peruntukan untuk baca Fatihah, dia pergi baca doa iftitah. Peruntukan untuk baca Fatihah, dia pergi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Peruntukan untuk baca Fatihah, dia pergi diam diri. Ketiga-tiga perbuatan ini kalau dia buat, dia baca Allahu akbar kabira, dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ataupun dia yang ketiga dia diam. Bila tu imam rokok, dia tak boleh rokok. Dia kena baca Fatihah kadar lama dia diam, kadar mana dia diam, lama mana dia diam, lama mana dia baca doa iftitah, banyak mana huruf dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau dia rokok juga, maka batallah sembahyangnya. Tapi kalau dia tak tahu, dia jahil, dia terlupa, maka perbuatannya itu tidak dikira, hendaklah dia tambah 1 rakaat selepas salam imam. Mana dia dapat tambahlah, kalau dia tak tahu, memang tak tahu boleh. Jadi cerita dia, siapa yang main sayuk, dia tak dibaca doa iftitah, dia tak dibaca a'udzubillah. Boleh tak kalau dia baca? Ada satu keadaan dia boleh baca. Sekiranya dia sangka, dia zon, dia sempat baca Fatihah, walaupun dia mula dengan doa iftitah, itu saja boleh. Contoh dia, pagi Jumaat, imam setiap pagi Jumaat baca sujud sejadah, dia main tu imam tengah baca sujud sejadah, Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin am yaquluna iftara. Dia takbir, dan dia tahu sujud sejadah ni panjang, tu imam tak akan sujud melainkan setelah habis sujud sejadah. Ketika itu kalau dia baca doa iftitah, a'udzubillah, Fatihah, tiga-tiga dia baca, tetap tak akan terlepas. Fatihah dia tak akan terjejas, kerana masa imam ambil untuk baca surah begitu panjang. Kalau dia baca tiga-tiga itu pun dia sempat lagi untuk menghabiskan Fatihah. Ketika itu sahaja makmum yang masbuk boleh baca doa iftitah dan a'udzubillah. Sekiranya kita sangka bahawasanya imam akan membaca surah yang panjang yang memuatkan waktu untuk kita baca kesemua sekali, ketika itu kita main, kita baca Allahu akbar kabira sampai habis, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca Fatihah sampai walad dallin amin,
imam rokok setelah itu selesai. Tapi kalau dekat sembahyang maghrib, sembahyang lohor, asar, habis ini pendek-pendek ni jangan duk baca doa iftitah kalau kita datang lewat. Kalau boleh auzubillah pun jangan baca dah, kerana kedua-duanya sunat. Kalau baca juga, dia takut tak mau baca doa iftitah, kena baca auzubillah. Ringkas alhamdulillah. Untuk imam rokok dia tak boleh baca rokok. Dia kena baca ayat Fatihah sekadar auzubillah tadi. Jadi 3 keadaan yang orang yang masuk tak boleh rokok. Keadaan pertama, kalau dia lepas takbir dia baca doa iftitah. Keadaan kedua, lepas takbir dia baca auzubillah. Keadaan ketiga, lepas takbir dia diam kering. Imam rokok, dia tak boleh rokok kalau Fatihah dia tak habis. Tak mula baca lagi, kena baca. Lama mana baca, mengikut lama dia guna untuk sunat tadi. Lama dia guna untuk iftitah, auzubillah ataupun diam kering. Dia kira di uzur dia benarkan walaupun tu imam dah sujud, dia benar ada 3 rukun panjang. Sebab dia nak ganti balik kesalahan dia tadi. Kesalahan dia pergi baca iftitah tempat yang tak sepatut baca. Dia baru baca Fatihah 2 ayat, atau tu imam yang tidak lah, dia teruskan Fatihah. Sebab Fatihah dengan iftitah kan lebih seminggu kurang sama. Jadi dia kena guna masa dia habis untuk iftitah tadi, digunakan baca Fatihah. Dia agak-agak kau boleh bilang tu agak-agak kata Fatihah ni sama dengan ayat doa iftitah tadi. Ketika itu dia dibenarkan lewat selagi mana tak sampai rukun tadi. Kalau dia rokok juga, bantai sembahyang ni. Kalau dia tak tahu, bantai rakaat, tambah hari 1 rakaat. Nanti cerita dia payah nak jumpa orang tak tahu tambah 1 rakaat. Dia tak tahu, dia sah tu baik. Baik. Apabila ia selesai daripada baca Fatihah, sekadar yang wajib dibaca dah tadi. Soalan Ustaz ni. Dan sempat bersama imam di dalam rokok serta tumakninah, maka dapatlah rakaat itu. Oh, tak boleh tak tu ya, nak jawab saya tak tu. Kita sambung sikit. Dia main sayur, dia baca doa iftitah. Tu imam rokok, dia tak boleh baca, dia tak boleh rokok, kena habis Fatihah. Habis Fatihah dia rukuk, dia sempat tumakninah bersama imam. Okey, dapat rakaat. Masalah Ustaz, Ustaz tanya Ustaz, dia ganti Fatihah waktu untuk iftitah tadi. Habis Fatihah wal dhalin, imam sami Allahu liman hamidah. Apa dia buat? Jawab dia, jika ia tidak sempat rukuk bersama imam, ataupun sebab rokok tapi tak ada tumakninah, maka luputlah rakaat itu dan hendaklah ia muwafaqat beserta imam di mana rukun ia berada ketika itu. Dia tak boleh rokok, dia kena i'tidal terus. Kalau dia habis Fatihah tu memang i'tidal. Kalau dia habis Fatihah tu imam turun sujud, dia kena sujud turun. Kacau ni. Rokok tak boleh, tidak tadi. Dia nak rokok, Fatihah tak ada. Nak tinggal Fatihah, tadi habis baca doa iftitah, tak kena tempat. Akhirnya dia kena baca Fatihah mengikut kadar yang dia guna waktu untuk iftitah tadi. Dengan arti Fatihah dia kena paling, iftitah banyak. Dia baru sekarang baca Fatihah, imam dah i'tidal. Fatihah dia kena sambung juga. Sama-sama yang Fatihah habis. Masa Fatihah habis tu imam dah turun sujud. Ketika itu dia tak boleh rokok, dia tak boleh i'tidal, dia kena turun sujud. Terus dia kena sambung 1 rakaat. Ini pelik wal ajib.
Jika tidak luputlah rakaat itu dan tidaklah ia muwafaqat beserta imam, tidaklah dia sama dengan imam di mana rukun imam itu berada ketika itu. Setelah dia selesai Fatihah, imam duduk tangan mana? Duduk tangan rokok, tak apa, dia rokok dapat rakaat. Kalau imam duduk tangan i'tidal, duduk tangan sujud, dia kena i'tidal, dia kena sujud. Tinggal rokok, tinggal i'tidal kalau imam sedang sujud. Dan dia kena sambung satu rakaat. Apa pasal dia kena hukum sendiri? Kerana kesalahan dia pergi baca iftitah tempat tak sepatut baca. Hang dah main sayur, hang kena turun Fatihah, hang duk pandai-pandai baca iftitah, tu imam rokok, Fatihah tak ada baca, kena baca Fatihah. Menggantikan waktu yang dibuang tadi dengan membaca iftitah. Hendaklah dia muwafaqat serta imam di mana rukun imam berada ketika itu, sama ada imam i'tidal atau imam tunduk sujud. Jangan ia sengaja rokok di samping tahu haramnya, dan wajib dia ganti satu rakaat selepas salam imam. Tekat berapa rakaat, berapa rukun dia kena main? Tekat rokok dengan yang tidak. Kalau tu imam yang tidak dia habis, dia tidak sama imam, tak boleh rokok sambil tambah satu rakaat. Kalau imam tunduk nak sujud dia habis, dia terus tunduk sujud. Kalau dia selesai masa imam nak tunduk sujud. Tapi kalau imam nak turun sujud, Fatihah dia masih lagi tak habis. Jika ia belum selesai baca Fatihah kadar yang wajib dibaca itu, sedangkan imam hendak turun sujud, maka wajiblah ia niat mufaraqah dan tidak harus mengikut imam lagi, kerana ia adalah wajib menyempurnakan Fatihahnya. Inilah hukum bagi orang yang masbuk, yang sibuk dengan bacaan sunat. Kesalahan dia mesti dia menyibukkan diri dengan baca sunat. Payahnya Soalnya dia selalu buat sunat nak kalau main sayur. Dia selalu buat sunat, dia celawa ni. Satu tempat yang boleh buat sunat kalau kita zon sempat semua sekali, sempat menghabiskan Fatihah sebelum rukuk imam. Contohnya imam baca surah panjang, sujud sejadah bagi jemaah, ayat tu tak apa. Kita main imam tatajafa junubuhum, kita dan kita tatajafa bundan ni, baca iftitah, baca auzubillah, baca Fatihah, Fadhalil amin, imam pun sujud. Selesai. Ketika kita zon kata sempat, kalau tak zon kata sempat macam sembahyang zuhur asar, sembahyang maghrib imam macam pendek, sembahyang macam pendek, jangan buat yang sunat. Kalau baca yang sunat, dia kena guna kadar dia baca itu untuk menghabiskan Fatihah. Kalau dia guna kadar 5 ayat Fatihah, 5 ayat, 3 ayat, 3 ayat. Dia guna auzubillah sekadar 1 ayat, 1 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia kena guna 2 ayat Fatihah contohnya, bagi menggantikan 1 ayat auzubillah yang dia baca tadi. Masalah seterusnya, yang tadi cerita semua tu berkenaan dengan orang yang baca Fatihah kenapa habis. Kita berpindah kepada tajuk baru, iaitu syarat makmum masbuk dapat rakaat dan gugur Fatihah. Rakaat dapat, Fatihah tak wajib baca. Wajib baca dekat mana sempat. Yang pertama, ini mudah, ni kita ulang depan dulu. Jika makmum yang datang berjemaah mendapati imam sedang rukuk, bisa terkebal ihram, imam tengah rukuk, ketika itu tak wajib baca Fatihah, terus rukuk. Fatihah imam tanggung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fatihah tak perlu baca, dapat rakaat. Syarat dia kena tumakninah bersama imam dalam rukuk. Hendaklah ia segera bertakbiratul ihram di belakang imamnya, kemudian ia pun rukuk mengikut imam. Selesai. Masalah ini mudah. Sesiapa yang datang lewat
Apabila dia masuk, imam sedang rokok, ketika itu dia hanya takbiratul ihram dan rokok, Fatihah tak kena baca dan dapat rakaat. Bila dia dapat rakaat, dengan syarat dia tumaninah bersama imam dalam rokok itu. Dan imam pula kalau dia sedang ada orang masuk, dia disunatkan memanjangkan rokok bagi memberi ruang makmum tadi dapat rakaat. Jadi siapa yang jadi imam, ada dua tempat tu imam disunatkan panjang lebih daripada waktu lain. Yang pertama ketika rokok bila dia berasa ada makmum baru masuk. Yang kedua ketika tasyahud akhir, kalau dia berasa makmum baru masuk. Untuk apa dua tempat itu dipanjangkan oleh imam? Sunat bagi imam memanjangkan dengan yang pertama untuk dapat rakaat, yang kedua untuk dapat sembahyang jemaah. Kalau bagi salat cepat-cepat, waktu terlepas ada takbir, terlepas jemaah. Kalau dia yang tidak cepat-cepat, waktu terlepas rakaat. Jadi siapa yang jadi imam, dia kena sedang. Kalau dia sedang rokok, dia berasa ada orang duk pijak langkah masuk dalam masjid, dalam surau, disunatkan memanjangkan rokok itu bagi kadar kuantum takbir dan kuantum rokok serta tumaninah dalam rokok. Makmum lain tak boleh komplain, wah tu imam rokok panjang, tu imam kena tahu tu. Yang kedua ketika tasyahud akhir, ada dengan kaki orang duk pijak masuk, langkah masuk, dia sunat tunggu sat supaya kau tu sempat Allahu Akbar, tak ada dulu kena balas dia bagi salam tuan, supaya nak menolong kau tu mendapat pahala jemaah. Dalam bab sembahyang jemaah, tu imam disunatkan panjang untuk membantu makmum pada rokok dan pada tasyahud akhir. Selesai masalah pertama. Cuma kita kena ingat, sesiapa yang masuk masbuk pada rakaat, mana-mana rakaat imam sedang rokok, dia diwajibkan takbiratul ihram sambil berdiri. Jangan sambil takbir sambil turun. Sambil takbir sambil membongkokkan kepala awal. Dua dalam satu. Takbiratul ihram pun satu, takbir turun rokok pun satu. Jangan, tak sah. Kalau takbiratul ihram disyaratkan berdiri. Jangan takbir sambil turun. Kalau dia nak takbir sekali, dia takbiratul ihram, dia turun setengah-setengah. Tak apa, tapi kurang bagus. Yang bagus dua-dua. Allahu Akbar dulu, Allahu Akbar itu turun. Dua-dua itu yang terbaik. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua takbiratul ikhlas. Dia takut tak sempat, dia takbiratul ihram, dia turun setengah-setengah. Jangan sambil takbir sambil membongkokkan kepalanya, badannya. Tidak sah. Kerana syarat takbiratul ihram mesti takbir sambil berdiri. Selesai masalah pertama, iaitu makmum yang masbuk tak dituntut membaca Fatihah, tetapi dapat rakaat dan Fatihahnya ditanggung oleh imam. Yang kedua, jika didapati imamnya sedang berdiri, hendaklah ia bertakbiratul ihram dan membaca Fatihah sekadar yang dapat. Kita main imam sedang qiyam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Imam Allahu Akbar, terus kita rokok. Auzubillah tak cara, usah sunat. Kita hanya dapat satu ayat, iaitu Bismillah. Tak apa dah, 6 ayat lagi imam takut. Kita main imam sedang qiyam, mayang zuhur, mayang asar, tak dengar dia baca apa, tak tahu dia baca apa. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar, imam rokok, kita rokok. Sempat 2 ayat, 5 lagi tak boleh baca. Bagi orang yang datang lewat dan dia dapati imam sedang berdiri, dia baca tekat mana sempat. Yang penting jangan baca ayat sunat, jangan baca muftizah, jangan baca auzubillah. Terus baca Fatihah, sempat 1 ayat 1 ayat, sempat 2 ayat 2 ayat, sempat sekat ayat sekat ayat. Hendaklah ia bertakbiratul ihram dan membaca Fatihah sekadar yang dapat. Apabila imam rokok, maka hendaklah ia berhenti daripada membaca Fatihah. Dia tak boleh terus Fatihah. Dan ikut rokok bersama imam, kerana imam akan menanggung semua bacaan Fatihahnya atau yang baki lagi. Kalau dia tak baca langsung, takbir dengan rokok, dia rokok terus 7 ayat tu imam tanggung. Dia takbir dan sempat 1 ayat, 6 lagi imam tanggung. Sempat 2 ayat, 5 lagi imam tanggung. Sempat 6 ayat, 1 lagi imam tanggung. Dekat mana sempat, imam akan menanggung semua bacaan Fatihahnya 7 ayat kalau dia tak sempat, atau yang baki lagi kalau dia sempat sebahagian ayat.
dan ia dapat rakaat serta imamnya dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah imam itu suci daripada hadas dan najis. Kalau Imam Islam kata tadi aku semayang jadi imam keempat, tak ada ayat semayang pun. Fatihah dia tak tanggung. Fatihah dia pun tak ketahuan, tak tanggung mahon. Dia kata aku tadi terlupa bila semayang. Ketika itu kita kena semayang ni, sebab imam ada hadas. Yang kedua, sempat bersama imam dalam rokok yang dikira. Rokok yang dikira, rokok yang kita duduk rokok selalu lah. Kalau rokok tu rokok yang terlupa, tu imam tambah rokok, itu tak mau. Contohnya kita main semayang zuhur, imam duduk rakaat kelima, kita pun tak tahu. Kita pun takbir rokok. Nabi Sallam wabak tu imam main rakaat kelima, kita rakaat pertama. Rokok itu tak dikira, kerana rokok itu kerana terlupa. Dan syarat ini penting. Yang ketiga ni, syarat dan mesti tuma'ninah di dalam rokok. Ta tu baca dengan dhamma, tuma'ninah. Jangan selisih. Imam rokok, kita rokok, imam naik. Itu dah. Kita kena turun dan kita kadar subhanallah bersama dengan imam subhanallah baru selesai, baru dapat rakaat. Kalau turun tak dalam kadar subhanallah, tu imam dah bangun, tak kira rakaat itu kena sama satu rakaat. Ataupun selisih, kita tengah turun, tu imam tengah naik, juga tak dapat rakaat, tambah satu rakaat. Syarat ini cukup penting. Barang siapa yang ikut imam, kemudian dia tak sempat baca Fatihah sama sekali, ataupun sempat satu ayat atau dua ayat, kemudian imam rokok, dia wajib rokok tinggal Fatihah dan imam tanggung dengan syarat dan mesti tuma'ninah bersama imam dalam rokok itu. Dia sempat bersama imam kadar subhanallah, walaupun dia tak ada baca apa, subhana rabbiyal a'la, imam bangun, dia pun dapat rakaat. Selesai. Kita berpindah kepada tajuk baru. Apakah yang patut dilakukan oleh makmum yang masbuk? Sepuluh perkara yang mesti dibuat oleh makmum yang datang lewat. Yang pertama, sunat bagi makmum yang masbuk, jangan sibuk hendak membaca sesuatu yang sunat selepas takbiratul ihram. Jangan dia baca Allahu Akbar kabira, jangan dia baca auzubillahi minasyaitanirrajim, kerana kedua-dua itu sunat. Dah kamu main sayur, terus baca bismillah. Bahkan hendaklah ia terus membaca Fatihah. Siapa yang datang lewat, semayang zuhur, semayang asar, semayang maghrib, jangan baca doa iftitah, jangan baca auzubillah, terus baca bismillahirrahmanirrahim. Dan Qabih, tak sebab Qabih baca tak mana sempat, melainkan ia menyangka ataupun zon dapat membaca Fatihah selepas membaca yang sunat, maka disunatkan ia membaca. Contohnya, contoh semayang subuh hari Jumaat, walaupun kita datang lewat, tapi kita boleh sangka sebab tu imam akan baca surah yang begitu panjang, menyebabkan sempat kita perhabis ke semua sekali sebelum imam sujud, sebelum imam rokok. Ketika itu sunat kita baca doa iftitah macam biasa, sunat baca auzubillah macam biasa, walaupun kita datang lewat, kita masbuk, kerana sangkaan itu membolehkan kita, menyebabkan kita masih dituntut baca doa yang sunat, bacaan yang sunat. Kita boleh sangka dan agak sekiranya sembahyang tu memang jenis baca, tu imam tu memang jenis baca panjang. Contoh hari bang, sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat tu imam baca sabbih isma rabbikal a'la, panjang. Kita baru takbir, baca doa iftitah, baca auzubillah, baca Fatihah, dan habis sabbih itu panjang. Tiga-tiga tu kita boleh habiskan sebelum imam selesai sabbih isma rabbikal a'la, selesai kan.
Jadi makmum yang masbuk disunatkan membaca bacaan yang sunat hanya pada satu keadaan apabila dia menyangka dia sempat menghabiskan Fatihah dengan sebab imam baca panjang, maka sunat baca. Kalau dia main yang zuhur asar, dia pun tentu imam baca apa, untuk imam ni biasa selalu baca pendek. Ketika itu jangan baca yang sunat, tapi baca Fatihah dekat mana sempat. Itu yang pertama. Yang kedua, sunat bagi makmum yang masbuk muwafaqah, yakni turut serta dengan imam pada membaca zikir dan segala bacaan wajib dan yang sunat. Contoh sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib 3 rakaat. Kita datang rakaat kedua. Bila kita main rakaat kedua, ia merupakan rakaat kedua bagi imam dan rakaat pertama bagi kita. Bila imam duduk rakaat kedua, imam akan duduk tasyahud awal. Kita kalau sembahyang seorang, rakaat pertama bagi kita tak ada tasyahud awal. Tapi oleh kerana kita ikut tu imam, maka kita sunat baca tasyahud awal juga. Sedangkan kalau kita sembahyang seorang, kita lupa lagi terus. Sebab ni bukan rakaat kedua, rakaat pertama. Imam baca tasyahud awal, kita baca tasyahud awal. Selesai. Kemudian imam baca tasyahud akhir. Itu adalah tempat tasyahud awal bagi kita. Kita nak baca tasyahud awal ke tasyahud akhir? Imam baca tasyahud akhir, rakaat ketiga. Dia merupakan rakaat kedua bagi kita dan kita main sayur. Kita nak baca tasyahud awal ke tasyahud akhir misalnya? Jawab dia baca tasyahud akhir. Pasal apa? Ikut imam. Tasyahud awal tak baca langsung, kena sujud sahwi. Kalau kita sembahyang seorang tak sembahyang, tak baca tasyahud awal, kita sujud sahwi. Tapi oleh kerana tempat tu kita baca tasyahud akhir, tasyahud awal masuklah dalam tu. Separuh tu adalah tasyahud awal. Kemudian kita pergi tasyahud akhir kerana kita ikut imam. Imam sedang baca fil alamin innaka hamidum majid, kita pun sampai innaka hamidum majid. Imam bagi salam, kita bangun tadi, kita duduk yang terakhir, kita baca tempat kita balik fil alamin innaka hamidum majid. Berarti kita 2 kali tasyahud akhir. 1 kali tasyahud awal. Sembahyang maghrib 3 kali baca tasyahud. Orang dekat 2 orang, kita 3. Pasal apa? Kita main sayur. Tasyahud yang pertama ikut tu imam tasyahud awal, sedangkan tu rakaat pertama bagi kita. Tasyahud yang kedua, imam tasyahud akhir, kita tasyahud akhir. Pada tu rakaat kedua bagi kita sepatutnya tasyahud awal. Tasyahud yang ketiga, imam dah bagi salam, kita pun habis seorang-seorang. Tu tempat kita betul. Berarti sembahyang maghrib orang lain 2 kali tasyahud, kita 3 kali tasyahud. Sekali kita baca tasyahud awal, 2 kali baca tasyahud akhir. 1 kerana nak bagi sama dengan imam, 1 lagi kerana tempat kita betul. Sebab itu orang yang masbuk, dia kena baca mengikut bacaan imam. Imam baca apa, aku baca itu. Contoh lebih mudah, doa qunut. Doa qunut sembahyang subuh, kita main sayur rakaat kedua. Imam baca doa qunut, kita baca doa qunut. Imam bagi salam, kita sambung yang kedua, kita baca doa qunut sekali lagi. Karena qunut yang kedua hak kita, tanggungjawab kita. Karena qunut ni rakaat terakhir. Qunut yang pertama karena muwafaqah dengan imam, sama dengan imam. Walaupun kalau kita sembahyang seorang, kita tak akan baca. Tu contoh tasyahud awal dan tasyahud akhir. Bacaan wirid pun sama, zikir-zikir lain pun sama. Yang mana imam baca, kita baca. Sunat bagi makmum yang masbuk, yang datang lewat, yang turut itu turut serta bersama imam membaca zikir dan segala bacaan yang wajib dan yang sunat. Imam baca tasyahud akhir, kita baca tasyahud akhir. Walaupun kita baru duduk seminit. Contohnya maghrib, kita memang Allahu Akbar, imam at-tahiyatul tasyahud akhir. Kita baru Allahu Akbar, kita turun duduk. Kita baca tasyahud akhir juga. Tu imam baca tasyahud akhir, padahal kita baru rakaat 1 pertama, rakaat pertama tak dapat ni. Baru main.
Kita datang, imam baru duduk tasyahud akhir, berarti kita akan sembahyang ikut imam. Allahu Akbar, terus duduk. Setelah duduk, kita baca tasyahud akhir juga. Masa tu imam baca tasyahud akhir. Walaupun kita satu rakaat pun tak dapat lagi, kerana baru main duduk terus. Imam bagi salam, kita bangun, kita sembahyang rakaat pertama, kedua, ketiga macam biasa. Yang pentingnya tasyahud akhir kita baca sebab kita ikut imam masa tasyahud akhir. Kita ikut imam baca sujud, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Kita ikut imam masa i'tidal, rabbana lakal hamdu. Tengok tak mana kita ikut. Ikut masa i'tidal, baca cara i'tidal. Ikut masa qunut, baca